Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Suhaimi. Matematik bersama Cikgu Suhaimi, sekolah rendah di sini bermula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak-anak muridku anak-anak murid yang cemerlang dalam subjek matematik, soleh dan soleha, berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, kita sambung latihan kita. Hari ni kita tak guna buku teks lah. Sepatutnya latihan ni kita kena buat kat sekolah. Kat sekolah ada penimbang. Kat sekolah macam-macam jenis penimbang ada. Tapi tak boleh buka sekolah, tak apalah. Cikgu ingatkan nak tangguh tajuk ni, tak nak buat lagi latihan ni, tak apalah. Nanti Kang tangguh-tangguh, bila lagi nak buat kan, sekolah pun tak tahu lagi bila nak buka. Jom, awak buat tapi kita buat sama-sama dengan cikgu-cikgu bimbing sebab penimbang yang betul tak ada kan. Penimbang yang betul-betul ada kat sekolah. Kalau ada kat sekolah, kawas sekolah, cikgu bawa penimbang tu. Boleh tunjuk kat dalam kelas, okey, tapi tak apalah. Okey, jom kita tengok buku aktiviti Ama. Tengok buku aktiviti Sufi, muka surat 130, okey? Baik, Sufi malam tadi tak masuk kelas kan? Nanti tengok video you Sufi Okey Sufi. Cikgu dah masukkan dalam grup. Okey, baik. So kita tengok timbang gisim objek. Jadi murid-murid tahun 2 ni dah kena tahu macam mana bentuk penimbang. Macam mana nak baca penimbang. Penimbang ni ada berapa jarum. Kita dah belajar sebelum ni kan. Okey, jom kita tengok gambar yang pertama tu. Gambar apa tu? Dia timbang jisim untuk berpisang, betul? Betul. Okey, pertama sekali sebelum kita baca dia punya jisim dia, kita tengok unit apa yang digunakan tu? Gram. Unit dia unit gram. Simbol dia unit dia gram, simbol dia apa simbol dia? G. G. Okey, jadi sekarang kita tengok kat situ Adam, Iza, Ama. Okey, berapa bacaan pada jarum tu? Waalaikumsalam Mama. Okey, jadi berapa bacaan pada jarum tu? Iza, Adam. Gram. 800 gram. Jadi kita boleh tulis 800 gram. Boleh murid-murid? Boleh. Okey, seterusnya yang B tu boleh jawab terus murid sekolah cikgu boleh jawab terus. Yang dah jawab tahniah. Kita cikgu bimbing macam mana nak cara baca penimbang. Okey, kita tengok penimbang yang kedua. Apa simbol yang digunakan? Kilogram. Kilogram. Unit dia kilogram. Simbol dia kg. Ini gambar apa ni Dia timbang apa ni siapa tahu? Roti. Bukan roti tu. Roti tak macam gitu. Siapa tahu betul tu? Apa dia? Ubi keledek. Dah hampir-hampir tu. Ni ubi keledek dia kecil-kecil, ni panjang sikit ni. Ubi apa ni? Ubi kayu. Buat ubi kayu rebus, betul tak Iza? Suka tak makan ubi kayu? Suka. Cikgu ni hujung minggu ni cikgu nak balik Kota Tinggi. Nanti nak balik Loh Heng. Nak balik Loh Heng. Nanti nak lalu Loh Heng tu ada Felda Waha. Kat Waha tu ada jual ubi kayu. Ubi kayu dia sangat sedap kalau rebus. Lembut sangat. Cikgu nak singgah beli nanti. Okey. Saja cerita pasal ubi kayu. Ubi kayu rebus makan dengan apa sedap? Awak suka makan dengan apa? Pecah dengan apa? Makan tak ubi kayu murid-murid? Kena kenal tau ubi kayu. Kena kenal ubi kayu ni pokok dia macam mana. Nanti dalam sains ada belajar tau. Cara pembiakan pokok guna keratan rentas. Keratan batang okey, keratan batang pokok. Ubi kayu ni senang je, kerat dia punya batang ni cocok dah boleh hidup dapat hasil. Kena tahu ni betul bau ubi keledek, ubi kayu kena tahu. Jangan kata tak tahulah, tak boleh. Okey, tak apalah. Saja kita nanti ubi kayu cikgu nak beli cecah dengan sambal tumis ke, cecah dengan gula, kelapa, sedap. Okey, baik. Tengok jarum dia tu. Jarum dia tunjuk nombor berapa tu? 2. Jadi kita boleh tulis berapakah jisim ubi kayu ni? 2 kilogram. 2 kilogram. 2 kg lah simbol dia. Okey. Okey, seterusnya yang gambar ketiga tu dia timbang apa tu? Dia timbang unta. Betul tak? Unta lah. Cuba tengok tu betul tu. Adam, betul tak unta tu? Ayam.
Cikgu ni mana muat nak timbang unta ayam tu. Ayam nak buat ayam golek. Okey, unit apa yang digunakan tu? Kilogram. Unit kg. Wih jarang ayam berat 3 kilo beratnya berapa tu jisim dia? 3 kilo. Wih besar ayam ni. Cikgu rasa ni ayam Turki ayam Belanda tu. Yang macam cerita Mr Bean tu. Cikgu saya ni pernah tengok kalau beli ayam pun paling besar pun kat kedai pun 2 kilo. 1 kilo 800 2 kilo lah. Ini kalau sampai 3 kilo ni dia punya peha dia besar ni rasa ni. Kalah ayam KFC ni. 3 kilo seekor besar okey. Baik, seterusnya. Tu apa tu? Ini cikgu saya suka ni. Agak siapa tahu buah apa ni? Yang D ni, dia timbang apa ni? Buah apa ni? Siapa tahu? Buah cempedak. Kalau tengok cara dia potong buah dalam dia tu dah cikgu dah tahu dah. Tangkai dia halus tu. Ni buah cempedak. Suka tak makan cempedak? Wangi kan cempedak kan? Awak suka makan cempedak macam gitu terus ke goreng dulu? Goreng. Goreng dulu. Iza suka goreng. Adam? Goreng ke makan terus? Saya tak makan. Tak makan? Ui sayangnya sedap. Nangka sedap, cempedak sedap. Adam kena rasa. Okey, kalau musim cempedak, musim nangka kena boleh makan. Kena rasa dulu. Dah rasa baru Adam tahu sedap dia manis, wangi Cikgu saya suka makan macam gitu je cempedak Okey, jadi unit apa dia guna tu? Kilogram. Kilogram. Okey, berapa bacaan jisim untuk cempedak kita ni? 4. 4 kilogram. Okey, seterusnya sayur apa tu? Sawi. Sayur sawi. Bayam. Kobes. Bukan bayam. Sayur apa ni? Kobes. In English we call it cabbage. Dalam bahasa Melayu ni kita sebut kobes. Betul tak? Cikgu saya suka makan kobes. Makan macam gitu pun tak apa, buat ulam kan kobes. Okey, unit apa digunakan tu? Simbol apa? Gram. Okey, berapa jisim dia tu? 300. 300 gram. Okey, seterusnya F. Dia timbang apa tu? Biskut. Okey, unit apa digunakan tu? G, gram. Berapa bacaan timbangan untuk berat biskut tu? 200 gram. 200 gram. 200 gram. Okey, baik. Seterusnya ikan. Ikan tu. Okey, berapa bacaan dia tu? Jisim dia? 400 gram. Okey, seterusnya tepung. Berapa berat tepung sebungkus tepung tu? 1 kilogram. 1 kilogram. Yang seterusnya yang terakhir ni apa ni 700 gram. Yalah, apa dia timbang dalam dia tu? Dalam plastik tu apa tu? Kacang. Cikgu tak nampak sangat. Okey, alhamdulillah. Jadi murid-murid boleh baca penimbang Jadi muka surat 130 ni kita buat sama-sama. Okey? Alhamdulillah. Baik, seterusnya anggar jisim objek. Okey, tandakan betul jisim anggaran yang sesuai. Okey, gambar yang pertama tu. Apa ni? Cupcake dah buat tahniah. Siapa dah buat tahniah? Okey. Baik. Mana dia? Okey, yang pertama ni gambar apa ni? A ni? Cupcake betul. Okey. Itu saya dah Selamat buat. datang Arin. Okey Arin. Arin boleh buka buku aktiviti muka surat 131 buku aktiviti. Kalau dah buat tahniah, kalau sekolah Arin dah buat, kalau belum kita buat sama-sama. Cikgu bimbing. Hari ni kita tak belajar buku teks Arin. Hari ni kita buat latihan buku aktiviti sama-sama. Malam tadi cikgu ajar kenal liter dengan mililiter tahu Arin. Nanti boleh tengok video dia cikgu patah balik tajuk jisim. Sepatutnya timbang dengan anggar jisim. Objek ni kita kena buat kat sekolah, kita kena ambil penimbang. Dekat sekolah biasanya bilik bahan matematik tu ada penimbang. Okey, cikgu matematik mesti ada beli penimbang-penimbang tu. Jadi kita kena timbang lah kat sekolah, tapi sekolah tak buka. Cikgu ingatkan macam nak tunggu, tapi sekolah pun tak tahu bila nak buka. Kita buatlah sama-sama dulu. Nanti kalau sekolah dah buka, nanti kita timbang sama-sama. Okey, jom kita tengok balik soalan nombor 1 ni. Tandakan betul jisim anggaran yang sesuai. Okey, yang pertama tu muffin atau cupcake kan? Okey, mana yang sesuai?
50 gram atau 500 gram? 50 Ya, gram. yang sesuai apa dia? 50 gram. 50 gram. Kalau 500 gram tu dah setengah kilo dah. Setengah kilo tu dah berat sangat Tak sesuai untuk kek muffin ni, macam kek cupcake ni. Okey, yang kedua tu gula-gula lollipop tu. Yang mana sesuai? 20 gram. Oh, 20 gram. Kalau 2 kg tu dah berat macam apa? Seekor ayam, betul? Takkanlah berat sangat kan, bergula kan? Okey, seterusnya. 4 batang carrot. Yang mana sesuai? 10 kg atau 1 kg? 1 kg. 1 kg yang sesuai. 10 kg tu, siapa boleh bagi tahu cikgu? Kalau dekat rumah kita, apa berat yang 10 kg kalau ibu ayah kita bawa balik biasanya kalau daripada pasar raya? Siapa tahu? Cikgu nak tengok. Ada tak murid-murid yang tahu? Dia tahu tak ibu ayah dia pergi belanja? Apa barangan yang biasanya kat rumah berat dia 10 kg? Kalau ibu ayah pergi belanja dekat Tesco ke, dekat NSK ke, Giant ke, apa yang beratnya 10 kilo tu? Makanan. Yelah, makanan. Apa dia? Pernah tengok tak ibu ayah pergi belanja beli? Beras. Beras dalam plastik yang tebal tu kan? Yang besar tu berat dia 10 kilo. Itu berat anggaran untuk berat 10 kilo. Jadi murid-murid boleh tahulah, beras yang plastik beras yang besar tu 10 kilo. Berat dia 10 kilo. Cubalah angkat. Itulah beras berat 10 kilo. Jadi sesuai tak kalau carrot? Carrot tak sampai 10 kilo, betul tak? Betul. Okey, seterusnya yang D ni, aiskrim. Yang mana sesuai? 12 kg. 120 gram. 120 gram lah. Takkanlah 12 kg apa. Kalau 12 kg berat daripada beras tadi tu, wah, bila nak habis aiskrim tu tak? Betul tak? Kalau aiskrim 12 kg, berat tau. Banyaklah aiskrim kan. Seronok makan aiskrim. Ni macam aiskrim McD kan? 12 kilogram. 12 kilogram ni. Aiskrim. Ama. Tak boleh. 12 kilo tu berat sangat. Yang sesuai 120 gram. 120 gram tu nombor dia besar. 120 tapi unit dia gram. Unit gram ni untuk apa yang itu kita belajar itu? Untuk jisim yang jisim yang ringan. Okey Rafiuddin. Walaupun nombor dia 120 tapi unit G tu gram tu untuk objek-objek yang ringan. Kalau kg ni untuk objek-objek yang berat. Jangan tengok pada nombor, kita tengok pada unit simbol dia, okey? Seterusnya kacang gajus. Yang mana yang sesuai ni? 60 gram. 60 gram. Biasanya kita makan kacang gajus masa bila? Kalau kita lalu highway kan? Masuk dekat highway tu nak balik kampung, kita berhenti dekat Petronas Pam Minyak kan, beli kacang ni, betul tak? Biasa orang akan beli kacang ni, nak kunyah-kunyah dalam kereta bagi hilang ngantuk. 60 gram. Okey, seterusnya yang gambar F ni, beras. Yang mana sesuai? 40 kg. 40 kg. Ni apa ni, kampit besar ni besar ni, yang guni ni. Dia guna guni. Kalau guni ni 40 kg. Kalau kampit yang plastik biasa tu 10 kilo. Ni kalau guni, satu guni beras ni 40 kg. Dia lagi banyak, lagi berat. Okey, boleh? So kita dah buat anggaran kita tengok gambar, kita anggarkan jisim yang sesuai. Okey, jadi cikgu harap murid-murid fahamlah bila tengok berat, tengok gambar boleh anggarkan jisim yang sesuai. Okey. Seterusnya Arin, Sufi. Aktiviti yang kedua ni, anggarkan jisim objek, timbang jisim sebenar, kemudian bandingkan dengan jisim anggaran. Yang ini yang cikgu kata kena buat kat sekolah. Nanti kalau sekolah dah buka, harap-harap dapat buka nanti. Kalau sekolah cikgu, nanti cikgu akan buatlah dengan murid-murid. Kita timbang bekas pensel, buku tulis, buah-buahan murid-murid kena bawa. Pundi kacang kita ambil dekat stor sukan ada. Kita ambil, kita teka dulu, kita pegang, kita agak-agak, ini berapa gramnya, kita teka. Lepas tu kita timbang. Guna penimbang yang sebenar. Sama tak dengan anggaran kita? Okey, yang ini kita kena buat kat sekolah. Jadi murid-murid sekolah lain yang menonton video ni, nanti bolehlah ajak cikgu sekolah buat buku 131 ni. Yang ini kena buat real, kena buat live dekat sekolah lah, sebab ada penimbang dan sebagainya. Okey, cikgu kat rumah saya ada penimbang, cikgu, penimbang kek yang buat kek tu. Kalau ada boleh buat kat rumah. Ambil buku kertas pensel, buku tulis, ambil buah-buahan sebiji, pundi kacang tak adalah. Tapi kalau awak ada pundi kacang yang main batu selemban kan, boleh timbang juga kalau ada lah. Okey.
boleh cuba buat timbang. Pakai yang timbang yang ibu ayah buat kek. Tapi jangan sampai rosak lah. Kalau kat sekolah rosak tak apa, cikgu tak kisah. Rosak tahun depan cikgu beli baru. Kalau kat rumah kena hati-hatilah. Ibu nak masak kek nanti tak ada penimbang dia. Betul tak? Okey, so 131 ni murid SK Belemang sekolah cikgu nanti kita buat kat sekolah. Yang aktiviti nombor 2 ni kat sekolah ada banyak penimbang. Okey, nanti kita gunakan penimbang tu. Okey, yang ni kita belajar malam tadi. Dah buat belum ni? Dah. Dah buat Yang ni kita dah belajar. So cikgu harap murid-murid tengok video Sufi. Malam tadi tak dapat masuk kelas kan? Sufi tengok balik video kemudian buat latihan yang ni, okey? Yang ni cikgu tak nak bincangkan lah. Kena tengok video, murid kena cuba buat sini. Okey, so sekarang tengok muka surat 133. Sukat isi padu cecair. Yang ini pun sebenarnya kena buat kat sekolah. Cikgu akan pinjam Bika dekat Mama Sain. Ni namanya Bika ataupun jak yang ada bacaan isi padu ni. Izzah, Adam. Dekat sekolah ada. Saya dah buat. Dah buat dah Tania. Okey. Ni mudah aja ni, tapi kalau bestnya kat sekolah kita isi air dekat dalam bekas, kita isi sampai yang bacaan kita nak. Kalau contoh yang pertama ni ubat ni, berapa ml tu dia berhenti tu? Berapa bacaan dia tu? 10 ml. 10 ml. Jom isi jawapan sama-sama. Isi siap-siap. Jom kita buat sama-sama. Kalau kat sekolah bekas ni kita isi, kita tuang Ada jak Buat sekolah. dah cikgu. Dah buat Tania. Okey, kopi. Ni air kopi diisi dalam jak. Berapa isi padu air kopi tu? 200 ml. 200 ml. Kena tulis unit dia sekali tau. Simbol dia kena tulis tau. Okey, susu. Dalam jak ni berapa bacaan dia tu? 500 ml. Buat sama-sama terus Ikram. Jom kita buat terus. 500 ml. Pastikan unit simbol tu kena tulis. Okey? Sufi, Rafiuddin, Ikram terus buat sekarang. Zakaria, Damia, Zulkifli, Damia. Kalau tonton video ni terus buat sama-sama dengan kami Okey. D. Ini tong besar ni. Kalau dekat luar biasanya kalau kita nampak orang ambil dekat mesin bending air tu kan, botol yang warna biru tu. Botol warna biru tu yang besar tu kalau isi penuh dia punya isi padu dia 10 liter. Jadi air ni penuh. Jadi bacaan dia berapa ni? 10 L. 10 liter. Jadi murid-murid, kalau ml ni untuk isi padu air yang sedikit. Isi padu ml ni, kalau kita gunakan simbol ml ni isi padunya air yang sedikit. Kalau liter untuk air yang isi padu air yang banyak. Okey, ini tong air biasanya kalau ada majlis kenduri kan, dah lama tak pergi kenduri kan, makan dekat kenduri kahwin kan. Biasanya ada tong air macam gini, betul tak? Kita tekan ambil air, betul tak? Betul. Ni jus apple. Okey, berapa isi padu jus apple ni? 30 30 30 L. L tu apa nama dia? liter. Liter. Itu yang kita belajar malam tadi. Betul tak? Betul. Okey, ini kat sekolah ada ni. Okey, yang ini kita boleh buat sama-sama. Okey, tandakan paras air, kita kena buat air dia. Paras air tu kita lukiskan. Warnakan isi padu air tu. Jadi kita guna. Okey, baik. Sekejap Okey, cikgu buat. Okey, kita buat yang pertama dulu ni. Okey, sekejap. Okey, jom. Ini dia. Okey, yang pertama ni disuruh buat apa ni? Disuruh kita tandakan pada bacaan berapa ml? 60 ml. Okey, kita isikan air sampai 60 ml. Jom kita buat sama-sama. Okey, mula-mula kita tandakan sampai 60 ml. Tu 60 ml. Okey, kemudian disuruh apa? Disuruh warnakan. Warnakanlah. Cikgu warnakan air tu. Sampai jangan terlebih daripada 60 ml. Dah cikgu punya dah siap dah. Cuma tak boleh nak warna penuh. Boleh lah warna penuh cikgu punya. Tapi tak boleh penuh sangatlah. Okey, okey cikgu cuba warna penuh. Okey, yang nombor tu tak boleh nak warnakan dia. Okey, cikgu dah warnakan. Jadi murid-murid macam itulah buat dia 60 ml. Boleh? Boleh. Boleh? Okey, so yang pertama dah selesai. Okey. Okey, A dah selesai dah. Okey, yang seterusnya apa pula? Okey. Jom kita warnakan, kita tandakan, kemudian kita buat sama-sama. Okey, Harin?
Okey, yang B ni berapa Arin dia suruh? Sufi? 300 ml. Sama 300 ml. Okey, jom kita tandakan air sampai 300 ml. Tadi air biru, air lemon blue. Sekarang kita buat air sirap pula. Air sirap warna apa air sirap? Merah. Merah. Okey, kita tandakan dulu warna merah. Betul tak cikgu tanda dekat 300 ml? Betul. Okey, cikgu dah tanda 300 ml, cikgu warnakan. Cikgu warnakan warna merah. Alamak, air tertumpah pula keluar. Okey, cikgu warnakan. Jangan terlebih Okey, sudah siap air sirap cikgu 300 ml. Boleh murid-murid? Boleh. Okey, yang terakhir. Ini besen besar ni. Sebab apa besar? Dia gunakan liter. Okey, jom. Berapa liter tu susu isi tu? 5 liter. 5 liter. 5 liter. Okey, nak guna warna apa ni? Nak buat air warna apa ni? Kita buat air pandan lah. Pandan warna apa pandan? Hijau. Warna hijau. Jom kita tandakan 5 liter. Okey, cikgu tanda 5 liter. Betul tak cikgu tanda 5 liter tu? Betul. Jadi murid-murid pastikan murid tanda dengan betul tepat Okey, jom warnakan dia. Okey, cikgu dah siap warna dah air pandan cikgu. 5 liter. Okey, awak suka air lemon blue ke, air sirap ke air pandan? Sirap. Air sirap, letak selasih, letak daun pudina. Sedap je kan. Bulan puasa ada bazar Ramadan kan, macam-macam jenis air ada, betul tak? Iza? Betul. Iza, kalau dekat Senai dekat mana bazar Ramadan? Pergi? Kawasan mana? Pergi tak bazar Ramadan? Pergi. Bazar Ramadan kat mana? Kalau Adam dekat mana Adam? Bazar Ramadan dekat Pasir Gudang? Dekat mana? Tahu. Tak tahu. Sufi, Rafiuddin, Ikram dekat ni lah Serum 3 kan. Dulu Cikgu Semi duduk kat JB, Cikgu Semi pergi kat Emat Kempas. Dekat Taman Cepaka, Taman Bukit Dahlia Cikgu pergi situlah. Kalau kat Muar ni, sekarang ni kat Muar dekat Sungai Abung. Okey. Banyak bazar Ramadan jual air kan. Bazar Ramadan air banyak kan, macam-macam jenis. Betul tak? Seronok tengok. Betul tak Iza? Ama? Betul. Ama suka air apa kalau bulan puasa? Suka minum air apa? Sirap. Air sirap juga. Okey, jom kita teruskan lagi. Anggar isi padu cecair. Okey, tandakan betul pada isi padu yang anggaran yang sesuai. Okey, botol susu. Yang mana sesuai? 25 ml atau 250 ml? 25 ml. Dua-dua guna ml cikgu. So maksudnya dua-dua untuk isi padu yang sedikit. Sesuai dua-dua. Sebab botol susu ni tak besar. Memang sesuai. Tapi yang mana sesuai untuk baby minum? 25 ml ke 250 ml? 25 ml. Yang mana sesuai? 25. 25 ml. 25 ml tu macam mana? Sikit sangat tau. Kalau 250 ml tu, dia macam air kotak yang kita minum tu. Air kotak tu. Perasan tak air kotak yang kita beli kat kedai tu kan? Itu isi padu air 250 ml. Jadi mana yang sesuai kalau botol susu ni? Kalau 25 ml sikit sangat. Kalau 25 ml sikit sangat. So mana yang sesuai? 250 ml. Jadi botol susu ni untuk budak dewasa tu, nampak tak dia punya air dia hampir penuh, betul tak tu? Nampak tu? Hampir penuh, betul tak? Betul dia. Betul. Jadi yang sesuai 250 ml. Cikgu, macam mana air banyak 250 ml ni? Yang air kotak yang Dutch Lady ke, air kotak Yos ke yang awak minum tu kan? Itu 250 ml yang awak sedut minum tu. Kalau awak sedut sampai habis, itulah isi padu air yang awak minum tu 250 ml. Okey, seterusnya. B ni. Gambar apa ni? Ubat picagari, betul tak? Betul tak? Kecil-kecil kita selalu minum kan pakai picagari ni kan? Yang mana sesuai? Siapa pernah sedut ubat guna picagari ni nak bagi ke adik dia? Saya. Ikram pernah. Anak Cikgu Soimi pun, Nazim ni pernah. Dia sedutkan terik kan, ambil ubat dia sedut. Jadi mana yang sesuai? 5 ml atau 50 ml? 5 ml. 5 ml. Yang ini dia tak boleh isi banyak sangat. Dia boleh isi sampai 10 ml je paling banyak pun. Jadi yang sesuai yang mana? 5 ml. Okey, seterusnya. C. Tempat apa tu? Tempat apa tu? Yang C tu? Tempat mandi, betul tak? Kolam mandi, betul tak? Betul. Jadi air mana yang sesuai isi padu dia? 1000 liter atau 100 ml?
100 mililiter. 100 mililiter. 100 mililiter tu banyaknya macam mana? Jadi kalau air yang banyak, kita sesuai guna apa unit dia? 1000 liter. Kalau air yang banyak macam kolam mandi tu kan kena guna air banyak. Jadi sesuai guna liter lah. Okey, seterusnya. Ni tempat siram bunga ni. Yang mana sesuai air dia? 50 ml atau 5 liter? Nak siram air, nak siram air pula. Nak siram pokok bunga ni. Air kena banyak ke air kena sikit? Banyak. Banyak. Jadi mana yang sesuai? 5L. 5 liter. Kalau 50 ml tu sikit sangat kan? Okey, baik. Anggarkan isi padu cecair. Okey, gambar yang pertama ni, cerik, yang kedua, yang A tu cerik dengan teko. Kalau cerik boleh isi 1000 ml, kalau teko agak-agak berapa nak isi dia? Siapa boleh teka? Kalau cerik 1000 ml, teko isi berapa? Cuba kita anggarkan. Berapa boleh isi? Apa yang sesuai? 5 ml. 5 ml je? 5 ml tu sudu yang kecil. Kalau teko ni kita boleh isi 500 ml, separuh daripada cerik. Okey, separuh daripada cerik. Okey, 1000 untuk cerik. Kalau teko ni lebih kecil, maka separuh. Itu anggaran kita lah. Sebab tu dipanggil anggarkan. Okey, cuba tengok sudu yang kecil ni. Kalau sudu yang kecil ni boleh isi 5 ml. Kalau sudu yang besar ni boleh isi berapa? Apa anggaran dia yang sesuai? Apa nombor yang sesuai? Anggaran ni kita kena teka yang sesuai lah. Yang munasabah. Apa dia? Agak-agak awak nak letak. Berapa ml? Sudunya saiznya lebih besar. Jadi, apa yang sesuai Izzah, Amar, Ikram? Berapa ml yang sesuai? Sufi, Arin, Rafiuddin, Adam. Yang kecil ini boleh isi 5 ml. Jadi kalau sudu yang besar ni, berapa anggaran dia? Kita boleh anggarkan dia boleh isi 10 ml. Boleh murid-murid? Boleh. Okey, kita tengok ni. Jak air yang kecil ni boleh isi 2 liter. Kalau besar macam gini, berapa liter boleh isi agak-agak? Anggarannya. Berapa awak nak isi? Mesti besar daripada 2 lah. Jadi berapa awak nak pilih? 5 liter boleh? Lagi? Lagi apa yang sesuai? Kalau jug yang kecil ni boleh isi 2 liter. Kalau basin yang besar ni kita boleh anggarkan boleh isi mungkin 10 liter. Ni besar ni periuk ni kan? Anggaran, sebab tu dipanggil anggaran. Kita anggarkan. Okey, baik. Okey, jom kita tengok anggarkan isi padu cecair yang seterusnya. Botol ni. Okey, kalau botol ni isinya separuh. Berapa separuh nilai dia? 500 ml, betul tak? Betul. Jadi kalau penuh? Kalau penuh? 1 ml. Kalau separuh 500 ml. Kalau penuh? 1 liter ataupun 1000 1 L. 1000 ml. 1 L ataupun 1000 ml. Boleh? Boleh. Okey, kita tengok yang B pula. Okey, yang B ni airnya tak penuh. Dia separuh je. Kalau dia separuh, nilai dia 700 ml. Jug yang sebelah dia ni, dia kurang lagi separuh. Dia yang ni dah penuh, yang ini separuhnya, ini separuh daripada dia. Berapa agak-agak yang sesuai? 30. Tak boleh, itu sikit sangat. Tak boleh, ni cikgu bimbing. Maksudnya 700 kita bahagi 2. 700 bahagi 2 kita akan dapat 350 ml. Tulis. Murid-murid boleh tulis jawapan cikgu bimbing. Kalau 700, kalau yang tadi yang mula-mula tu nilai dia 700, gambar yang kedua tu separuh daripada 700. Kalau separuh daripada 700, nilainya ialah apa? 350 ml. Boleh murid-murid? Boleh. Okey, baik, tengok yang jug yang ni. Okey, jug yang pertama ni separuh nilai dia 1 liter. Kalau jug ni penuh, berapa liter? 10 liter. Tak boleh banyak sangat. Kalau dia dah separuh 1 liter, kalau cikgu isi lagi penuh. Maka agak berapa anggaran yang sesuai? 2 liter. Boleh murid-murid? Ya, 2 liter. Itu yang sesuai.
Sebab separuh dah 1 liter. Kalau cikgu penuhkan lagi, maka boleh isi lebih kurang 1 liter lagi. Boleh murid-murid? Boleh. Okey, kita tengok tong yang ni. Okey, tong yang ni airnya separuh. Airnya separuh, nilainya 4 liter. Daripada separuh, dia kurang lagi separuh. Agak-agak yang ni berapa liter? Tinggal berapa liter ni? 2 liter. Ya, 2 liter. Kalau 4, kemudian dia hilang separuh. Hilang lagi 2, maka tinggal 2 liter. Itu anggaran kita. Ni panggil anggaran. Boleh murid-murid? Boleh. Okey, jadi itu saja kelas kita hari ini. Kita dah buat tadi muka surat 133, 134 dan tajuk tadi timbang jisim objek dengan apa? Anggarkan jisim objek. Jadi cikgu harap kita dapat buat sama-sama. Dah buat dah pun, nanti kalau buka sekolah nanti kita timbang guna penimbang-penimbang yang ada dekat sekolah tu, okey? Okey, itu saja kelas kita. Terima kasih semua. Cikgu. Kita harap murid-murid dah isi jawapan Okey. Terima kasih, cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Cikgu. Okey, bye.